penyucian jiwa itu sangat penting. Barangkali dakwah kita tak berapa nak jalan pun, barangkali ini pun tak berapa bersih lagi ni. Sebab kita tak nampak syurga ini kita perlukan, kita tak nampak bahawa mengajak orang lain kepada Islam merupakan satu perbuatan yang paling baik, barangkali lebih baik daripada berqiyamul lail. Sebab nak menyampaikan, dia ada amal, kita lebih fokus pada amalan infiradi daripada amal jama'i ataupun amalan-amalan yang boleh mengajak orang lain. Baik, maksudnya jiwa kita, hati kita mesti dibersihkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. So kalau ini bersih, mengajak orang pun senang. Nampak bunyi ikhlas, dengar ikhlas, ajak orang pada Islam kan. Saya cerita kat kawan-kawan yang bukan Islam mengenai Islam, nampak very tenang, setenang air di lautan, tak ada orang pun memberontak. Saya kata Islam ni agama kesejahteraan. Tidak ada satu pun amalan yang diajar oleh Islam dia bercanggah dengan fitrah manusia. Semuanya selari dengan fitrah itu. Tuhan itu tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Bila kata Tuhan, dia mestilah sentiasa berada dalam konteks ketuhanan, tidak boleh disamakan dengan makhluk. So bila kita explain satu persatu, kita jiwa kita bersih, tenang, jiwa kita jiwa yang suci. Jadi perkataan-perkataan yang keluar daripada hati masuk ke hati orang, daripada hati masuk ke hati orang. So itu proses penyucian jiwa. Kemudian disebutkan wa yu'allimuhumul kitab. Kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar manusia akan Al-Quran. Ta'lim, yu'allimuhumul kitab, mengajar mereka Al-Quran, bukan sekadar mengajar membaca, tetapi yu'allimuhumul, maksudnya ilmu yang disampaikan daripada Al-Quran. So difahamkan betul-betul Al-Quran itu, bukan mengajar membaca. Nun mati bertemu dengan ta, apa hukum dia? Laju jawab ikhwa, betul. Jadi kita lebih suka hukum-hukum tadi, mat asli ke, mat tabi'i ke, mat farak ke, ini apa ni? Jadi mat lazim ke, dia mat ini terbagi pada mat fara'i dengan mat asli. Jadi kita nak bincang benda tu. Yang tu memang mengaji sampai bertahun-tahun. Berapa lama mengaji dah tajuk? Ustaz, saya lama mengaji tajuk Ustaz. Berapa tahun? 5 tahun. Loh, kalau saya 5 bulan sudah cukup, kenapa sampai 5 tahun? Kita mesti melangkah ke proses yang lain, yang kata wa yu'allimuhumul kitab. Sekarang ni di pundak kita, tuan-tuan, kita sedang menanggung satu tanggungjawab yang paling besar. Walaupun Rasul itu diutus dengan 3 tugas yang utama: kenalkan manusia kepada Allah, sucikan diri mereka daripada karat jahiliyah, yang ketiganya mengajar mereka Al-Quran. Ketiga-tiga ni adalah tanggungjawab. Walaupun Rasulullah buat, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad SAW, kita bertanggungjawab menjaga legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ni kita kena buat. Betul kan? Betul tak betul? Nak tahulah kod saya cakap, tuan-tuan kata tak betul pula. Yalah, orang keramat ni pun boleh tahan kat pandai-pandai dia. Orang apa? Kera amat. Ya, abang apa saya cakap macam tu? Marahlah orang. Apa cakap apa? Keramat. Keramat tu sama karomah tu. Karomah ni. Karomah ni pula asal perkataan dia karim, pemurah. Tapi tabung lalu dia masuk RM1, RM2, pemurah ke benda macam tu. Tu ada yang senyum macam tabung lalu tadi. Dia kata apa? Senyum pun sedekah kat ustaz, dia kata. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ya, 3 perkara. Nampak? Wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah telah mengajar kita Al-Quran. So sebab saya bidang tafsir, saya lihat, dan tuan-tuan ini secara jujur perkongsian saya, bila kata Al-Quran, bidang saya bidang tafsir. Saya nampak pengajian tafsir dekat Malaysia, pemahaman masyarakat kita terhadap Al-Quran masih tidak menggembirakan lagi lah rasanya. Pengajian tafsir di negara kita atau di masjid-masjid, di surau-surau kita tak berapa nak jalan.
Dan kita pun tak minat. Even negara tak minat. Kita tak minat. Kalau tak, Malaysia sudah ada tafsir sendiri lama dah tuan-tuan. Kita ada institut kaji sungai berpuluh juta. Kita ada institut kajian pokok dekat Sarawak tu, untuk jaga, ada agensi baru ni bagi 30 juta jaga pokok je. Kaji ni pokok apa, berapa umur dia, jenis apa. Itu 30 juta. Saya minta 3 juta untuk buat tafsir Quran Malaysia, tak ada siapa nak layan. Tangguhlah besok depan Tuhan. Kan? Saya nak bagi tenaga, saya minta sumbangan, bukan untuk saya, tetapi untuk set up team, untuk cukup untuk melengkapkan segala macam rujukan, dan juga untuk boleh siapkan tafsir versi Malaysia. Indonesia tuan-tuan ada tafsir, ada berbelas jenis tafsir. Paling agung sekali tafsir Fahamkah. Lepas tu yang latest punya tafsir Misbah karangan Pak Quraish Shihab. Kita Malaysia mana tafsir dia? Even aktiviti menterjemahkan tafsir pun slow. Satu, keduanya senang cerita, Umi tak minat. Tak minat malah cerita. Apa cerita? Saya faham, saya sampaikan kepada anak-anak saya, saya ceritakan anak-anak saya mengenai tafsir sebagainya. Saya tanya tuan-tuan, satu je saya tanya. Kalau ini tuan-tuan boleh jawab, tuan-tuan memang hebat. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa yang tuan-tuan tergambar? How you imagine the situation? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cepatlah cerita kat saya. Dah berpuluh tahun baca Quran, ayat tu tak jumpa kan? Jumpa ke tak jumpa? Tiba-tiba kata tak jumpa pun. Take for granted. Macam mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan explain kat saya. Ni syurga, katakan ni syurga, bawah tu sungai. Kan? Ni syurga, ni tempat tinggal kita, bawah tu sungai. Itu tak ubah macam banjir dekat Kelantan. How bad you imagine about that ayat. Habis nak manfaat macam mana kalau rumah atas sungai bawah? Tak ubah macam banjir tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat berkaitan syurga ni, jannatin atau jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga itu tempat dia agak tinggi. Itulah saya dah agak dah, saya memang khawatir betul tempat duduk ni. Sebab dia ada lubang tengah-tengah. Dari tadi saya cuba tak main dah surau ni sebab dia pasang jerat. Sebab khidmat saya masyarakat perlukan lagi kan, saya cedera kat sini tuan-tuan. Baik, gurau. Semua takdir di tangan Tuhan. Tak ada siapa boleh buat apa. Baik. Syurga ini tempat dia tinggi. Rumah-rumah yang indah tuan-tuan lihat, tempat rendah kan tempat tinggi? Tinggi. Bila tuan-tuan tengok rumah orang tu tinggi kan? Lain kan? Wah, tinggi dia buat rumah tepi-tepi bukit tinggi. Kan? Dia boleh tengok luas tu. So syurga, rumah dia kawasan-kawasan yang tinggi. So di lembah rumah dia tu ada sungai-sungai yang mengalir. So dia duduk bersantai di syurga, dia dalam istana-istana, dia tengok sungai-sungai sedang mengalir di bawah, di tepi-tepi di lembah rumah dia. Daripada macam ada apa? Ada macam slope sikit turun bawah tu ada sungai mengalir. So you can enjoy the environment, very exclusive life. Kalau duduk istana bawah tu sungai mengalir, apa eksklusifnya? Banyak kali baca, tapi sampai hari ni rupanya kita tak faham jannatun tajri min tahtihal anhar. Siapa harus dipersalahkan? Farid Rawi. Dalam Quran disebut
Bila Nabi Yusuf AS dicampakkan dalam telaga kan, telaga dicampak Nabi Yusuf, adik-beradik dia cemburu kan, campak dalam telaga. Campak telaga. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Waja'at sayyaratun. Kereta dalam bahasa Arab apa? Sayyarah. Kereta dalam bahasa Arab apa? Sayyarah. Anak kita boleh jawab. Kak Jah, Kak Su, kereta dalam bahasa Arab sayyarah. Dalam ayat tu disebut waja'at sayyaratun, maka telah datang takkan kereta, tak berani jawab. Oi, mana ada kereta ustaz masa tu? Tengok. Sayyarah dalam ayat tu merujuk kepada satu rombongan yang bertonggang, menaiki tonggangan. Ya. Dalam Al-Quran, wanita itu dibahasakan dengan dua perkataan. Isteri itu digunakan dua perkataan. Satu mar'ah, satu zaujah. Mar'ah dengan zaujah. Betul-betul. Imra'ah. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun. Kan? Idh qalat rabbi ibni li baitan 'indaka fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amali. Bila Allah Subhanahu wa taala gunakan lafaz zauj, zaujah, dia merujuk kepada isteri yang suaminya muslim. Kalau diguna imra'ah, perempuan sahaja, itu orang perempuan saya. Orang Kedah suka kan? Ini orang perempuan saya. Orang Kedah macam tu kan? Ini orang perempuan saya. Kalau ikut bahasa Al-Quran, orang perempuan saya ni suami tak Islam, isteri Islam. Itu, tapi bahasa kita lain. Tak adalah saya nak kata begitu. Bahasa maksudnya kita guna, Al-Quran menggunakan, memilih perkataan yang very accurate dengan maksud. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bila sebut suami isteri, suami isteri, suami disebut sebagai zaujun, isteri juga disebut sebagai, patutnya kalau suami zaujun, isteri zaujatun. Zaujun suami, isteri zaujatun. Tapi dalam Al-Quran suami disebut zaujun, isteri juga disebut zaujun. Dia tak ada tamar buta tu untuk jadikan perempuan. Faham tak? Slow tak apa. Itu baru 2-3 isu. Sebab kita rasa pelik. Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar lah, sebab tak ada pengajian tafsir masih lagi di apa? Di peringkat yang masih baby lagi lah maksudnya kan. Adalah sikit-sikit berkembang, tapi masih baby lagi. Kenapa ya Ustaz? Saya kaji balik. Kenapa suami disebut zaujun, isteri pun disebut zaujatun? Kalau ikut bahasa Arab yang biasa-biasanya, suami zaujun, isteri zaujatun. Tapi Quran kata suami zaujun, isteri pun zaujun. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mau bezakan lelaki dan perempuan, suami dan isteri, supaya suami tak nampak dia lebih daripada isteri. Dari sudut lafaz pun Tuhan tak bezakan. Bukti bahawa Islam tak pernah mendiskriminasi perempuan. Tidak pernah. So perkara-perkara begini perlu difaham. Sebab itu saya kata wa yu'allimuhumul kitab, mengajar mereka Al-Quran. Ajar betul-betul biar faham. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita ni satu dua perkara saya sebut, kita rasa Allah seronoknya Quran ni. Betul. Kita tak dapat feeling tu sebab kita tak masuk dalam dunia tafsir yang sebenarnya. Dalam memahami Al-Quran, kita lebih pergi kepada baca terjemahan-terjemahan yang ada. Yang tu tak dapat feeling tuan-tuan. Tak dapat feeling.
Ya, jadi wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan Al-Quran. Kalau itu sumbernya, kalau tuan-tuan dicampakkan untuk buat kerja dakwah, hebat tuan-tuan. Hebat. Ya, sangat-sangat hebat. Saya tengok dalam Al-Quran ni dua perkara daripada langit. Dua benda turun daripada langit. Satu Quran, keduanya air hujan. Satu Quran, keduanya air hujan. Quran bila turun air hujan, kenapa disebut, bila Allah Ta'ala sebut dialah yang turunkan hujan? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah turunkan air daripada langit, daripada air itu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, memberi hasil buah-buahan kepada kamu, rizqan lakum. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Bila Allah Ta'ala sebut dialah yang turunkan hujan untuk menghijaukan bumi, dan dia jugalah yang turunkan Al-Quran untuk menghijaukan hati manusia biar subur. Turun hujan makmur bumi ni tuan-tuan, turun Al-Quran seharusnya juga makmur manusia itu. Satu sudah terputus, iaitu wahyu, habis, sudah turun. Tapi hujan masih lagi turunlah untuk manfaat manusia. Jadi wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena buat sesuatu. We must do something. Kalaupun tidak untuk kita, untuk generasi akan datang. Apa dia nak baca? Contoh tuan-tuan, saya sebut ni supaya saya nak timbulkan rasa gairah tuan-tuan di dalam keinginan mempelajari tafsir. Boleh aku guna perkataan gairah? Standard kan? Takut orang faham gairah ni benda lain. Itu hati-hati yang rosak, saya nak buat macam mana kan? Kalau teruja tak, gairah dia lagi best. Teruja ni terkejut kejap je, tengok Farid Rawi teruja, okey dah. Habis tu balik Farid Rawi hilang, tak ada apa, relax, poci. Surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Surah An-Nas, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai habis. Sebelum dia surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, apa beza dia? Surah Al-Falaq ini dibaca untuk, saya tak nak baca sampai habis, terjemahan tuan-tuan pun boleh maklum, barangkali tuan-tuan pun sudah faham. Surah Al-Falaq ni dibaca untuk mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan yang datang dari luar. So you protect yourself by surah Al-Falaq, and you will be protected kalau jadikan surah itu sebagai bacaan rutin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffathati fil uqad, yang ditiup-tiup pada simpulan, wa min syarri hasidin idza hasad, mohon perlindungan daripada setiap pendengki bila dia mau dengki dengan kita, berbusuk hati dengan kita. So bila orang busuk hati, dengki, dia cari bomo, dia tiup itu, tiup ini, baca itu, baca ini, gangguan itu, gangguan ini. So baca Al-Falaq to protect yourself. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, surah An-Nas dibaca untuk protect yourself from bad habit which is born from your side. Tak betul, tak betul, tak tahu bahasa Inggeris saya. Boleh faham kot? Boleh. Saya 9 tahun dekat Jordan tuan-tuan, bahasa Arab mafi muskilah, tapi bahasa Inggeris baru nak berjinak-jinak. Sebab cerita ceramah dekat Kuala Lumpur ni kena selit sikit-sikit bahasa orang putih cakap. Sebab dia lebih faham bahasa orang putih daripada bahasa Melayu. Ya ke? Orang Keramat tak macam tu? Alhamdulillah. Saya letih berlatih bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Inggeris orang Keramat ni. Nampak? Surah Al-Falaq dibaca untuk kita buat pendinding daripada unsur-unsur jahat yang boleh diimport masuk.
yang orang import kepada kita kan, orang hantar pada kita, baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas dibaca supaya kita